Assalamualaikum. Bersua kembali di Bernama TV menerusi saluran 502 pagi ini. Kembali kami di Apa Khabar Malaysia bertemankan saya Chedi dan juga Nurul untuk edisi baru hari Isnin hari ini 24 Julai 2023 dan diharapkan permulaan hari ini permulaan yang terbaiklah untuk anda bersama kami pagi ini. Ialah semalam mungkin kita dah lalui kan hari yang menggembirakan bersama dengan orang tersayang maupun keluarga tercinta. Diharapkan hari ini menjadi orang kata booster day ataupun penggerak semangat untuk anda melakukan apa jua kerja dan tugasan. Ya, saya sangat setuju dengan Cik ya. Jadikan hari anda hari yang lebih indah, hari yang lebih bermakna dan isikan dengan aktiviti yang banyak pengisian yang memberikan manfaat. Tapi dalam itu Cik, kita nak berkongsikan satu perkabaran yang mendukacitakan kepada negara kita di mana kita telah kehilangan Menteri Dalam Negeri dan juga Kos Sara Hidup KPDN iaitu Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub yang telah pun meninggal dunia pada sekitar 9.30 malam tadi ya. Dan perkabaran mendukacitakan itu telah pun dikongsi oleh anak anda beliau iaitu Fatihah Salahuddin menerusi hantaran Facebook di mana jenazah Allahyarham dijangka akan dikebumikan di kampung halamannya di Serkat Pontian Johor pada 12 tengah hari ini dan sama-sama kita nantikan perkabaran berita lebih langsung dan kita ikuti selanjutnya laporan dari bilik berita dan apapun salam takziah kita ucapkan kepada pemergian yang begitu besar sekali ya iaitu pemimpin yang berjiwa rakyat dan semoga ruh Allahyarham ditempatkan di kalangan mereka yang beriman. Baik, seterusnya kita dapatkan berita-berita penting lagi dan isu-isu semasa yang ada di portal bernama.com kita kongsikan satu persatu. Ini berita baik sebenarnya kepada lebih 200 orang asli di mana seperti yang kita tahu pengumuman ini telah dibuat oleh Perdana Menteri kita. Lebih 2,000 penduduk orang asli di sekitar Gua Musang bakal menikmati manfaat susulan pengumuman kerajaan mengenai kelulusan peruntukan sebanyak 200 juta ringgit bagi menaik taraf jalan di beberapa kawasan perkampungan orang asli di Kelantan dan ini antara respon yang kita terima. Rata-rata masyarakat orang asli di daerah itu yang ditemui menzahirkan rasa gembira dan bersyukur kerana bakal menikmati kemudahan jalan perhubungan desa yang lebih selesa selepas ini. Dan di samping itu juga kata pengurusi Jawatankuasa Pembangunan dan Keselamatan Kampung Orang Asli di sana memberitahu pengumuman tersebut merupakan perkara yang dinanti-nantikan oleh seluruh penduduk di kawasan pedalaman setelah lebih 60 tahun mereka menunggu untuk jalan di perkampungan orang asli itu di daerah itu dinaik taraf dan difahamkan juga penduduk di sana mengharapkan dengan adanya jalan yang elok penduduk setempat dapat membawa hasil getah keluar dengan mudah dan cepat tanpa perlu mengharapkan kepada orang tengah lagi dan pendapatan mereka pun akan bertambah kerana tidak perlu dibahagikan kepada orang tengah dan rata-rata penduduk seperti yang saya katakan meluahkan rasa syukur dan terus mengharapkan jugalah agar projek naik taraf ini diteruskan dan akan menyelesaikan beberapa isu yang terkandas, isu logistik khususnya kepada masyarakat orang asli dan di khasnya situ. impak terhadap projek ini sangat besar terhadap masyarakat orang asli itu khasnya daripada segi pembangunan infrastruktur ini pastinya akan menjana ekonomi kawasan penduduk asli itu sendiri. Itu satu impak yang positif ya. Dan ini kita berkongsi pula satu perkabaran yang agak tidak senang untuk didengar sebenarnya di mana dua mesin ATM hangus dalam sebuah kebakaran yang berlaku di sebuah bank di Jalan Perusahaan Bukit Tengah di Perai, Pulau Pinang pada semalam ya. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan itu sekitar 9.30 pagi sebelum jentera bomba pertama bergerak ke lokasi dan sebaik sahaja bomba tiba di lokasi pihak bomba mendapati dua mesin ATM yang terdapat di situ terbakar dengan anggaran kemusnahan akibat kebakaran masing-masing sebanyak 40 dan 70%. Dan kebakaran itu tidak menyebabkan kecederaan ataupun kemalangan jiwa kerana ketika kejadian dilaporkan tiada mangsa berada di kawasan ATM tersebut dan apapun jumlah kerugian sebenar masih dalam siasatan dan punca kejadian juga masih lagi dalam siasatan. Baik, kita serahkan kepada pihak berwajib lah. Baik, banyak berita-berita penting dan berita utama akan menyusul selepas ini dari bilik berita, tapi kita nak berhenti rehat seketika. Kita nak beri laluan Nurul kepada ramalan cuaca. Apa cerita hari ini, bagaimana cuacanya? Silakan.
Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nurni Samsula Osman dari Bilik Berita. Baik, kita teruskan dengan laporan utama berita. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan peruntukan tambahan bernilai 1.4 bilion ringgit untuk program menambah baik bangunan sekolah yang daif di seluruh negara tahun ini. Beliau yang juga Menteri Keuangan berkata jumlah peruntukan turut meliputi sekolah daif di Pahang, Kelantan dan Terengganu. Kelantan 185.37 juta, Terengganu 78.83 juta, Pahang 64.15 juta. Tapi bukan sebab negeri, sebab keperluan. Ini rekod sekolah ini daif yang dibantu. Ini untuk tahun ini. Sudah bayangkan ya, untuk 1 tahun saya tambah peruntukan 1.4 bilion ringgit. Menurutnya, 50,000 unit komputer riba sudah diluluskan untuk kegunaan sekolah dan institusi pendidikan bawah Kementerian Pendidikan dijangka diperoleh Oktober ini. Proses tender itu biasanya 6 bulan. Jadi saya nak peringatkan, kalau macam komputer sekolah lain, walaupun kita tender tak boleh, dia sakau. Bahaya. Pasal dia wuding kan, wuding. Ada dia punya kelemahan besar situ. Tapi kurangnya kita buat pre-queue, selected tender. Kalau kes-kes punya komputer untuk dan lain-lain projek besar, saya akan pastikan kita runding dengan Kementerian Keuangan, kita bagi kelonggaran ikut proses tender terhad dan disegerakan. Beliau berkata demikian dalam program Cakna Madani bersama pegawai Perkhidmatan Pendidikan Kementerian Pendidikan di kampus Kesihatan Universiti Sains Malaysia, Kubang Kerian pada Ahad. Perdana Menteri turut memaklumkan untuk memperkasa program digitalisasi di institusi pendidikan 4.4 juta ringgit diperuntuk untuk Kelantan, 2.2 juta ringgit Terengganu dan 2.9 juta ringgit untuk Pahang. Lebih 1,000 hadirin dalam jelajah perpaduan madani di Bukit Tiu, Macang, Kelantan semalam membacakan surah Al-Fatihah atas pemergian Datuk Seri Salahuddin Ayub ke Rahmatullah. Bacaan diketuai Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang turut bersedih dan mengimbau jasa sepanjang Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan kos sara hidup itu berkhidmat. Beliau seorang tokoh yang hebat bersama saya puluhan tahun. Seorang yang kerjanya sungguh-sungguh dan program rahmah, jualan rahmah itu dia atur dan dia susun dengan sangat rapi. Dia selalu dia kata ini kena Perdana Menteri berjalan dengan tekun dan dengan bersungguh-sungguh. Menjelajah seluruh negara untuk mengurangkan tekanan hidup rakyat, rendahkan kos dan ditakdirkan beliau jatuh sakit semalam dan telah meninggalkan kita. Jenazah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub selamat tiba di kediaman ibunya di Kampung Serkat Tanjung Piai Johor pada 3.35 pagi tadi. Mengiringi jenazah isteri Allahyarham Datin Seri Fatimah Taha serta Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu. Suasana hiba menyelubungi kediaman ibu Allahyarham Aminah Abdullah 83 tahun. Sejam sebelum itu, jenazah Allahyarham tiba di Terminal Kargo Lapangan Terbang Antarabangsa Senai menerusi penerbangan khas dari Alustar. Beliau yang berusia 61 tahun meninggalkan seorang balu dan 6 cahaya mata. Datuk Seri Salahuddin, 61 tahun, meninggal dunia di Hospital Sultanah Bahiyah di Alustar, Kedah setelah ditidurkan selepas menjalani pembedahan akibat pendarahan otak. Terdahulu, jenazah Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub selesai disolatkan di Masjid Al-Badar, Jalan Langgar, Alustar, Kedah pada 12.22 tengah malam tadi.
Sebelum itu, van jenazah yang membawa Allahyarham Salahuddin dari Jabatan Forensik Hospital Sultan Abahiyah Al-Ustar tiba di perkarangan masjid pukul 12.15 tengah malam. Solat jenazah diimamkan oleh Imam Masjid Abu Bakar Syekh Abdullah dan disertai kira-kira 100 jemaah. Selesai solat, van yang membawa jenazah Allahyarham seterusnya bergerak ke lapangan terbang Sultan Abdul Halim LTSAH untuk diterbangkan ke Johor. Dalam hari itu, Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu menyifatkan Allahyarham Datuk Seri Salahuddin Ayub merupakan individu yang cukup sinonim dengan konsep rahmah yang memberikan faedah kepada rakyat, terutama dengan dalam mendepani isu kos sara hidup. Beliau amat aktif terutama sekali dalam berusaha jina rahmah dan berusaha supaya harga barang tidak naik, dan beliau begitu keras berusaha termasuk bertemu dengan pihak-pihak syarikat, pihak majikan dan sebagainya untuk mengawal kenaikan harga ini. Dan kegigihan beliau itu memang semua orang akui, masuk Perdana Menteri. Persahabatan Presiden Parti Amanah Negara itu dengan Datuk Seri Salahuddin bermula dalam Pemuda PAS ketika berusia 20-an hingga sekarang, dan pemergian secara mengejut itu sudah pasti meninggalkan kesan terhadap dirinya. Sementara itu, Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Muhammad Noor menganggap Allahyarham seorang yang budiman dan sentiasa disenangi banyak pihak. Saya hormat dia lah. Saya hormat. Dia orang budiman, saya kata gitu. Dia cool. Dia sangat cool. Kawan yang baik, memahami. Dia pun bukan daripada orang yang senang. Dia pun keluarga yang susah. Dia biasa naik bas ya ke mana-mana. Sekian dari Bilik Berita, saya Nurni Samsila Osman, Malaysia Madani, tekad perpaduan. Salam hormat. Assalamualaikum. Dia sedikit promosi tentang hasil kerja pelajar-pelajar Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM dalam bidang teknologi kandungan kreatif, dan kita akan bercakap perkara ini melalui Vertex Showcase yang akan diadakan. Bila waktunya, apa antara susun atur pengisian yang akan berlangsung sepanjang showcase itu, tentunya kita akan bersama pagi ini dengan tetamu yang cukup istimewa. Di sebelah Nurul, kita bersama dengan Profesor Madya Dr. Syakawi Cik Din selaku pensyarah kanan kreatif motion design Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Selamat pagi, selamat datang. Di hujung sana berseri-seri dengan senyuman teknologis Dr. Hafizah Rosli selaku pensyarah kanan animasi Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. Selamat datang juga. Selamat pagi. Atas kesediaan meluangkan masa. Baik, satu yang menerujakan untuk kita borak pagi ini berkaitan dengan Vertex Showcase. Tapi dah pening kepala saya, Vertex. Ini satu satu gambaran yang saya boleh bagi tahu berkaitan dengan animasi, kan, kerja-kerja animation. Okey, Nurul mungkin boleh kita nak tahu juga Vertex Showcase, nama pun Vertex Showcase kan. Sebenarnya Dr. Syakawi, saya mulakan dulu bagaimana datangnya idea untuk membawa Vertex Showcase dan kenapa Vertex dipilih sebagai namanya? Ya, terima kasih Nurul. Vertex Showcase, nama Vertex itu datangnya daripada salah satu komponen animasi lah, iaitu vertices untuk vertex, untuk polygon penghasilan 3D model. Tapi dalam konteks itu terlalu teknikal lah. Tapi dalam konteks Kolej Pengajian Seni Kreatif, so vertex itu bermaksud gabungan lah daripada pelbagai program akademik yang terdiri daripada animasi, creative game design,
dan juga Creative Motion Design. So ketiga-tiga program ini dirangkumkan menjadi satu di bawah satu showcase yang dinamakan Vertex Showcase. Okey, Doktor, kita nak tahu juga ya sebenarnya impak daripada program Vertex Showcase ini dijangka bagaimanakah membawa hasilnya kepada para pelajar ini khasnya? Impaknya kerana Vertex Showcase ini untuk kali ini merupakan kali yang kedua dan jika kita lihat sambutan yang pertama pada semester yang lepas itu amat menggalakkan dalam kalangan warga, sama ada secara terus warga para pelajar ataupun calon pelajar ataupun daripada rakan kolaborasi industri kita mendapat sambutan yang amat baik. Dan maka itu wujudnya showcase yang sekarang, iaitu showcase Vertex yang seterusnya, yang kesinambungan daripada yang pertama itu. Baik, Dr. Hafizah, mungkin boleh ceritakan, bagi sedikit gambaran apa tujuan diadakan Vertex Showcase ini? Okey, baik. Vertex Showcase ini sebenarnya dilakukan 2 tahunan ya. Okey, dia adalah satu platform besar bagi pelajar teknologi kandungan kreatif untuk berhubung dan juga menjaringkan hubungan dengan penggiat seni industri kandungan kreatif digital. Jadi tujuannya supaya pelajar-pelajar kita didedahkan dengan industri luar lah, dan juga hasil kerja mereka itu dilihat oleh penggiat seni dan tidak dikatakan syok sendiri kan. Jadi industri sendiri boleh melihat dan mungkin peluang terbuka kepada pelajar. Okey, Dr. Hafizah, kita nak tahu juga siapakah yang akan menyertai Vertex Showcase ini sebenarnya? Okey. Kami di Vertex Showcase menyediakan beberapa aktiviti sebenarnya yang menarik dan berjenis interaktif sebenarnya. Jadi itu luar biasanya lah Vertex Showcase ini. Jadi kami ada menyediakan beberapa aktiviti, iaitu Vertex Talk yang bercorak diskusi, temu bual bersama penggiat industri. Kita ada sikitlah saya highlight ya. Kita ada panel daripada R&D Studio, Irwan Junaidi, animasi ya, dia adalah pakar animasi. Kemudian kita ada Haryati Muhammad Ihsan, pelukis komik, dan beliau akan share tentang sedikit sebanyak tentang game design sebenarnya. Dan kemudian kita juga ada Vertex Career. Sesi ini menarik, ialah ada satu platform pelajar dapat cuba untuk temu duga supaya mereka dapat panel latihan industri mereka dan juga ulasan kepada portfolio mereka itu. Selain daripada itu, kita ada juga aktiviti-aktiviti lain, program yang bercorakkan revolusi industri 4.0, support teknologi, projek Alpha, tabletop, werewolf, dan sebagainya, dan juga ada juga daripada motion design special. Nanti Prof boleh bincangkan lebih aktiviti itu. Okey, Prof, Doktor, mungkin boleh kita tahu sepanjang 3 hari berlangsung, 29 hingga 30 hari bulan, 3 hari berlangsung. Mungkin boleh bagi sedikit gambaran bagaimana hasil karya yang akan dibentangkan ataupun contoh-contoh karya yang akan dipasarkan ataupun dipromosikan kepada mereka yang akan datang untuk menilai pelajar-pelajar ini. Ya, pada 3 hari itu pelbagai program akademik telah diatur di antara para pelajar dengan rakan kolaborasinya. Di dalam program itu ada digabungkan 3 tema yang besar. Umpamanya yang bersifat kemalaysiaan lah ya, yang Dr. Hafizah maklumkan tadi, revolusi industri 4.0 itu, yang penekanannya lebih kepada untuk kita bagaimana kita memanfaatkan teknologi, dan dalam masa yang sama kita mengekalkan aspek-aspek kemanusiaan dan juga warisan dan budaya. Ya, jadi dalam hal yang itu, Vertex Showcase pada kali ini memfokuskan kepada tema yang bersifat menyeluruh, tetapi memfokuskan kepada kemalaysiaan. Ya, kerana 80% daripada tajuk-tajuk karya animasi, creative game design dan juga creative motion design memfokuskan kepada tema-tema setempat. Jadi
saya rasa itu antara kekuatan dan juga keindukan showcase pada kali ini. Sedikit saya tambah daripada Prof tadi kami juga ada projek yang bertemakan metaverse sekarang ni teknologi. Kita ada projek Alpha namanya dan juga My Dream Augmented Reality. Kalau kita tengok tadi, adakah hasil kerja daripada pelajar-pelajar UiTM? Ya. Yang tadi, saya tak pandai sangat menilai bagaimana kan, tapi saya tengok memang dah power dah tu. Dah boleh terus masuk dalam industri kita kan. Okey, mungkin Dr. Hafizah boleh tambah sikit bagaimana doktor melihat industri animasi sekarang ini yang boleh melahirkan pelajar yang orang kata boleh ke pasaran, berkembang jauh, boleh pasaran. Boleh pasaran. Okey, bagaimana doktor? Okey, kita melihat kepada tiga-tiga bidang ini, kami melihat mereka sangat bersedialah sekali dalam proses yang mereka lalui secara formal di teknologi kandungan kreatif ini. Jadi saya sangat positif dengan hasil kerja mereka. InsyaAllah mereka akan mendapat tempatlah dengan mudah sekali dalam industri animasi itu kan. Dan untuk program Vertex Showcase ini doktor khasnya dibuka kepada siapa? Adakah ia terbuka penyertaan, kita tahu sedia maklum terbuka kepada pelajar tahun akhir. Tetapi untuk Vertex Showcase ini pelibatan orang, adakah terbuka untuk penyertaan orang awam bagaimana? Vertex Showcase ini dibuka pada umum dan sesiapa sahaja yang berkelapangan dijemput untuk hadir pada mana-mana 3 hari tersebut. Dan ia adalah percuma, tidak ada sebarang bayaran dikenakan. Malah kita amat menggalakkan kepada lepasan SPM dan juga lepasan STPM untuk melihat direction bidang seni kreatif terutamanya yang menggabungkan teknologi kreatif dalam seperti yang kita sebutkan tadi. Dan setakat ini daripada penyertaan pengajian seni kreatif, bagaimana penyertaan dan sambutannya di kalangan pelajar setakat ini? Mungkin Dr. Hafizah boleh kongsikan. Okey, seperti kita katakan tadi, Vertex Showcase ni ada menyediakan aktiviti. Beberapa aktiviti itu menyediakan hadiah. Sangat seronoklah hadiah. Kita buka kepada peluang ini kepada masyarakat umum dan juga pelajar-pelajar sendiri. Jadi selain daripada itu, demo penggunaan virtual reality dan augmented reality semua boleh dialami secara realiti lah di Vertex Showcase. Itu dia. Dan nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Mungkin kita boleh kongsikan kata-kata akhir terhadap program Vertex Showcase dan harapannya mungkin Dr. Syikawi. Harapannya kita mengharapkan kita mendapat sambutan yang baik daripada masyarakat sekitar untuk sama-sama menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh Kolej Pengajian Seni Kreatif dan dalam masa yang sama membantu menggalakkan, memberi dorongan kepada para pelajar kita untuk bergerak ke hadapan dalam bidang teknologi kreatif tempatan. Mungkin ada sedikit kata-kata daripada Dr. Hafizah? Saya ingin juga mengalung-alungkan kedatangan semua, terutama sekali sebab kita mendapat sokongan hebat daripada industri, penggiat industri dalam dan luar negara, terutama sekali MDEC support event sebegini dan kemudian diharapkan hadir pada 28 hingga 30 Julai di Dewan Belian kampus UiTM Puncak Alam. Kemudian untuk lebih lanjut layari Instagram kami Vertex UiTM. Itu dia. Kalau berkelapangan, siapa yang mungkin mencari-cari arah ataupun direction untuk meneruskan pengajian khususnya kepada lepasan SPM dalam bidang animasi, inilah mungkin satu platform yang betul untuk anda mulakan langkah untuk menceburkan diri dalam bidang ini. Baik. Terima kasih banyak kepada tetamu kita, Profesor Madya Dr. Syikawi Cik Din selaku pensyarah kanan kreatif motion design Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM, dan Teknologi Dr. Hafizah Rosli, pensyarah kanan animasi Kolej Pengajian Seni Kreatif UiTM. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Cik Nurul. Dan kita akan berhenti rehat seketika, akan kembali selepas ini dengan lebih banyak lagi topik perkongsian dan teruskan setia bersama kami, jangan ke mana-mana.
Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami, dan seperti mana yang telah kami janjikan ya, seperti sebelum berhenti rehat tadi, kami akan bawakan pelbagai topik dan juga perkisian yang terbaik. Dan hari ini kita nak kongsikan mengenai keselamatan cyber kanak-kanak menjelang 3G. Ini sememangnya satu perkabaran yang agak membimbangkan, khasnya kepada ibu bapa dalam negara menuju kemajuan sains dan teknologi. Seharusnya kita berbangga dengan teknologi yang ada, tetapi agak menggusarkan apabila teknologi itu disalahgunakan. Khasnya ibu bapa ketika ini tak begitu arif sangat penggunaannya. Masih lagi tercari-cari bagaimanakah cara dan solusi untuk membataskan penggunaan teknologi agar tidak membinasakan anak-anak kita. Betul. Dan untuk topik itu kita akan membawakan tetamu, iaitu Encik Kelvin Gan, merupakan pengurus kanan strategi perlindungan daripada F-Secure Corporation. Selamat datang diucapkan. Terima kasih. Selamat pagi. Baik, okey, seperti yang Nurul katakan tadi teknologi sekarang memang sangat membimbangkan, khususnya kepada ibu bapa bagaimana nak mengawal, dan dalam masa sama kita katakan penggunaan teknologi mahupun social media ataupun internet ini sebenarnya banyak yang baiknya, tapi jangan kita lupa ada risikonya di situ. Mungkin secara ringkasnya bagaimana Mr. Gan boleh bagi sedikit gambaran situasi keselamatan kanak-kanak di dalam talian ketika ini, masih teruk ataupun masih lagi boleh dikawal? Di Malaysia agaknya tak ada undang-undang lagi untuk mempertahankan hak peribadi kanak-kanak, terutamanya dalam alam digital. So I think yang tu kita kena perlihatkan sedikit lagi. Dan kalau tak silap, kajian UNICEF baru-baru ni juga mengatakan kes cyberbullying, kebulian di cyber, Malaysia di tempat ke-6 di dalam dunia dalam kes. Di Asia pula kita di tingkat nombor 2 selepas India. So I think kalau nak kata terkawal, bukan sangat terkawal juga, tapi masalahnya I think banyak situasi dan isu macam ni ibu bapa tak sedar yang dia tengah ada masalah tu. Ya, dan mungkin kadang-kadang ibu bapa tak sedar untuk melindungi hak anak mereka kan, khasnya untuk aktif di dalam media sosial, untuk membataskan mereka dalam platform media sosial tertentu agar ini tidak dimanipulasi oleh pihak ketiga. Dan Cik Gan, bagaimana perkembangan pesat teknologi 5G ini telah pun mempengaruhi lanskap digital dan risiko potensinya terhadap keselamatan kanak-kanak khasnya ketika ini? So untuk 5G, I think dia bagus, perkembangan yang dia bagus. Dia dapat membangunkan inovasi, dia dapat kita ketersambungan, so connectivity yang lebih laju lagi. Dan tapi dengan tu banyak risiko juga, seperti kanak-kanak kita diekspos dengan banyak social media. Mereka tidak sedar apa yang mereka post, mereka tidak sedar benda yang berlaku di internet akan boleh disalahgunakan oleh pihak lain. Ibu bapa pula dengan ketersambungan, sebab kanak-kanak dapat diekspos dengan lebih banyak aplikasi, ibu bapa nak kawal mereka pun susah sikit lah, kan. So penggunaan social media, penggunaan permainan dalam maya, semua ni masih ada. Yang satu lagi, pancingan data. Untuk ibu bapa, kita semakin sedar untuk lebih teliti dengan apa yang kita nak bagikan pihak ketiga. Tapi untuk kanak-kanak, tidak pula. So kalau macam ni, sebagai ibu bapa, I think kita kena ajarlah sikit untuk naikkan kesedaran bukan saja kat bapa, ibu bapa, tapi juga dengan kanak-kanak. Saya percaya untuk meningkatkan tahap kesedaran kepada anak-anak merupakan satu cabaran kepada ibu bapa itu sendiri kan. Tapi sebenarnya bagaimana ibu bapa nak mengetahui apakah sebenarnya bentuk ancaman keselamatan cyber ini di media sosial untuk ibu bapa ketahui dan dalam masa sama dapat mengawal anak-anak daripada menggunakan media sosial ataupun internet ini? Untuk saya, mindset ibu bapa kena tukar. Sebab dengan ketersambungan, perkembangan teknologi, saya pernah dengar ibu bapa kata, oh teknologi terlalu cepat pula nak kita ikut, kanak-kanak belajar dengan cepat. Betul. Tapi untuk kita sebagai ibu bapa, kalau kita nak pertahankan kanak-kanak kita, I think kita kena tukarlah mentaliti ni sikit. Ibu bapa, ya ada cabarannya, tapi kalau kita tak ambil cabaran tu,
kita tak akan dapat kawal kanak-kanak kita dengan baik sekali lah. Tapi so dengan ni, I think yang tu kita kena buat untuk sebagai bapa. Saya setuju dengan Encik Gan ya, bahawa kita sebagai ibu bapa tidak boleh menolak teknologi itu. Seharusnya kita mengadaptasikan, pakaikan, tetapi kita perlu ada ilmu untuk menggunakannya. Tetapi mungkin Encik Gan boleh memberikan langkah-langkah atau tips kepada ibu bapa untuk melindungi anak-anak mereka ini daripada ancaman serangan cyber. Bagaimana? So I think untuk pertamanya kita kena ajar kanak-kanak lah. Kalau kita letak banyak kontrol pula, mereka akan mencari cara untuk mengatasi itu. So, tapi kita sebagai ibu bapa, seperti saya juga, saya ajar anak-anak saya untuk kalau nak buat sesuatu benda di internet, kita beritahulah dia apakah risikonya, apakah manfaatnya, sudah dia boleh explore sendiri. Tapi dengan tu kita juga kat belakang kawal sikit lah, kan. Hadkan masa mereka menggunakan telefon, hadkan sesawang yang mereka boleh masuk. So I think tu satu. Yang keduanya, untuk ibu bapa, kita juga kena ikutkan perkembangan berita lah. Kalau tengok masalah perkembangan internet, apakah masalahnya, pancingan data, kalau ibu bapa dah sedar, ajarlah kanak-kanak macam mana identify pancingan data, cubaan pancingan data. Dan untuk sebagai ibu bapa juga, kita kena tunjuk teladan lah, kan. Kalau kita suruh anak jangan buat main telefon lepas pukul 10, kita juga sebagai ibu bapa kena tunjuk sikitlah teladan, kan. Kalau tak, mereka juga akan kata, oh, apa yang you buat, I nak tengok juga. So I think saya percaya ibu bapa pun berusaha keras untuk membantu anak-anak dalam memanfaatkan penggunaan internet itu sendiri. Dalam masa yang sama, ibu bapa juga turut mempelajari dari masa ke semasa. Kadang-kadang kita pun sendiri tak sedar tau, adakah itu bentuk ancaman cyber. Mungkin apa yang boleh kita jelaskan kepada anak-anak, itu adalah bentuk ancaman cyber secara orang kata lebih mudah. Bagaimana? Okey, yang tu soalan bagus. Tak senang, I rasa. Tapi untuk tunjukkan contoh kepada anak, I think kita kena untuk kanak-kanak biasanya berita lah. Sebagai I ada 2 anak kat rumah, yang I ajar mereka juga macam ni, tengok berita, I katakan pancingan data. So kalau cubaan untuk ambil data peribadi, maksudnya, so kita buat paranoia sikit lah, kan. Jangan sesama sekali bagi informasi. Dan kalau nak download aplikasi, downloadlah dari tempat official, platform official. So kalau dari telefon, tapi satu tip untuk ibu bapa juga, janganlah masukkan kredit kad nombor aplikasi itu, kan. Sebab anak-anak, sebab kanak-kanak kalau tak sedar pun mereka klik, dan kalau tak tersilap membeli aplikasi itu. So yang tu tip untuk ibu bapa lah, kan. Tapi untuk ajar kanak-kanak juga bahawa ini adalah so bukannya boleh beli semua sekali lah. Dan kalau nak ambil data peribadi, sekali lagi, kalau bukan dari official website, website official, janganlah masukkan data. Dan sebaik mungkinlah kita sebagai ibu bapa didik anak kita jangan kongsikan apa-apa data langsung. Itu lebih selamat ya, Cik Gan. Dan mungkin daripada pengalaman peribadi yang Cik Gan dapat kongsikan dalam menangani isu keselamatan cyber ini, bagaimana yang kerap kali berdepan? Untuk saya, sebagai ibu bapa, kita kena kontrol sikit masa kita nak share gambar. Yang tu I think penting. Ibu bapa banyak aktiviti dengan kanak-kanak, gembira nak share dengan social media. Tapi I think masalahnya, ibu bapa tak sedar gambar-gambar yang dipostkan dalam social media boleh disalahgunakan oleh pihak lain juga. Bukan saja kalau banyak ibu bapa kata, oh, saya dah private kan social media saya untuk kawan-kawan je. Tapi kita tak boleh kawal lah apa kawan-kawan akan buat dengan gambar tu. Mereka tunjukkan kat kawan kat sebelah meja makan. Bukan ada masalah, tapi kalau gambar tu disalahgunakan di website lain, yang tu akan jadi masalah. So pengalaman saya yang ni lah, I think untuk ibu bapa kena kontrol sikit lah. Apa pun kadang-kadang kita kena mulakan daripada tindakan ibu bapa ya, kerana cik, anak ni sebenarnya adalah mengikut segala perilaku dan juga tindakan daripada ibu bapa. Setiap apa perkongsian, itulah mereka akan lakukan. Cerminan kita adalah terhadap anak-anak kita. Dan walaupun kita tak punya banyak masa sebenarnya, dah sampai di hujung, sekejap je perkongsian hari ini, saya kira cukup berguna untuk anda aplikasikan, mungkin mewujudkan suasana dalam talian tu di rumah dengan lebih orang kata lebih
positif lagi. Mungkin ibu boleh mengawal ataupun pantau anak-anak di rumah penggunaan media sosial ataupun internet itu secara tidak langsung. Apapun, terima kasih banyak kita ucapkan kepada tetamu kita pada hari ini, iaitu Encik Calvin Gan, Pengurus Kanan Strategi Perlindungan F-Secure Corporation, berkaitan dengan keselamatan cyber kanak-kanak menjelang 5G. Baik. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kita akan kembali selepas ini untuk mengupas peranan wanita untuk memperkasakan usahawan wanita. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama kami. Tak sabar. Assalamualaikum dan bertemu kembali dalam Apa Khabar Malaysia, dan seperti yang kita katakan memperkasakan wanita. Tengoklah wanita-wanita pun bersiaran hari ini. Semangat Nurul ya. Semangat. Sebab wanita ni cik memang saya semangat. Dan khasnya pada hari ini kita nak berkongsikan mengenai topik rahsia usahawan menuju global. Ini yang tak sabar sebenarnya. Dan khasnya para usahawan wanita yang kita tahu ya kebelakangan ini agak untuk membangkitkan semula selepas pandemik COVID-19 sememangnya memerlukan sokongan padu untuk membawa produk mereka ke pasaran yang lebih tinggi. Dan kadang-kadang ilmu tu penting, Jack. Kalau tak ada ilmu, kita susah juga untuk membawa produk itu ke peringkat yang tertinggi. Dan justru itu, kita nak berkongsikan topik hari ini. Kita membawakan Presiden Wawasan Wanita Malaysia, iaitu sebuah badan NGO, iaitu Datin Dr. Nurli Alias dan juga Puan Hanas Mahbud merupakan Ketua Seksyen Kimia, Polimer dan Komposit daripada SIRIM untuk memperkatakan mengenai rahsia usahawan menuju global. Selamat datang ucapkan. Ya, hari ini saya rasa bertuah sebenarnya Nurul, kita diapit dengan orang yang orang kata kira usahawan yang berjaya juga wanita hebat. Wanita hebat. Kira hari ini kita kena koriklah sedikit rahsia. Mana tahu Nurul pun seorang usahawan, saya pun berniaga kecil-kecil kan. Kita korek sedikit rahsia ataupun tips kejayaan, mana tahu dapat produk kita menuju ke peringkat antarabangsa dan global. Okey, mungkin sebagai permulaan Datin boleh kongsikan peranan Wawasan Wanita sebagai NGO dalam memperkasakan usahawan wanita tempatan. Thank you, Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Thank you very much. Terima kasih banyak kepada pihak penganjur, pihak penerbit. Dan juga bernama di atas peluang kepada kami Wawasan Wanita Malaysia. Wawasan Wanita Malaysia dah 26 tahun untuk pengetahuan Cik dan juga Nurul 26 tahun di Malaysia. Dan saya juga berasa sangat bersyukur kepada founder kita. Kita nak tahu juga lahirnya Wawasan Wanita sehingga terjadinya program ini. Terima kasih banyak Alhamdulillah kepada founder kita Puan Hajah Nurhayati Abdul Rahman, founder pertama, presiden pertama, saya presiden kedua, dan juga esko-esko kami Datin Nurhati dan semua tim-tim MT kita. So, hala tuju Wawasan Wanita sehingga terjadinya program ini. Sebenarnya Cik dengan Nurul, kita bangunkan program Go International BizPro ni. BizPro mean business professional. Kerana ini adalah keperluan dan permintaan daripada ahli. NGO ni kita bertindak dan bergerak di atas komitmen permintaan ahli. Logik. Jadi bila ahli-ahli kami selepas COVID-19 ni kita punya hipotesis memerlukan banyak dana pembiayaan, keperluan dana pembiayaan, certification. Sebab ini lepas 2 tahun ada certification yang dah labs, halal yang dah tarikh tamat dan sebagainya. Jadi to go back to the agency ni untuk meminta bantuan, dia akan jadi kalau one to one tu lambat Nurul. Jadi bila keperluan, request datang kepada kami, pihak Majlis Tertinggi, kita pun mengambil pendekatan terus bangunkan program ni. Dan insya-Allah program Go International Business Professional ini kita diminta adakan di setiap negeri Nurul. Dan kita memang Wawasan Wanita, kita dah ada lebih daripada 788 syarikat yang bernaung di bawah Wawasan Wanita ini dalam masa 26 tahun. Dan alhamdulillah usahawan-usahawan kami kebanyakannya ada yang bermula daripada cottage industry. Cottage industry ini yang buat keripik, keropok tu Nurul. Jadi daripada situ kita dapatkan pembukaan current account dengan bank. Lepas tu kita upgradekan produk-produk packaging dan kita ketengahkan kepada pasaran. Itu untuk cottage industry dan juga kepada pre-seed. Startup pula yang umur 3 tahun, Chef.
di sini memerlukan dana pembiayaan. Sebab tu kami cuba berkolaborasi dengan semua teknikalnya, the full ecosystem, supaya funding ada jaga, ada segmen yang jaga. Certification ada segmen yang jaga. Nak pergi trade mission, next month kita telah bekerjasama dengan Malaysia Pakistan Business Council untuk ke Pakistan, Karachi. Ya, terima kasih kepada chairmannya, Datuk Seri Nazir, sebab lepas dah graduate daripada BISPRO ni, kita akan pergi ke trade mission. So di sini kita akan bekerjasama dengan semua embassy dalam Malaysia, sebab they know best. Ya, dia ada officers at the post yang boleh bagi tahu kita, Korea perlukan perabot, manufacturer, Pakistan perlukan sebagainya. Jadi kita sebagai NGO ni bertugas sebagai memastikan semua ni usahawan Malaysia ada. Itu dia keistimewaan wawasan Nita, ya. Orang kata apa, satu pusat hentian untuk di mana juga usahawan untuk memasarkan produk mereka ataupun mendapat ilmu keusahawanan di situ. Dan kita berbalik kepada SIRIM, ya. Ini kita nak tanya Puan Hanas, apakah peranan SIRIM KAS International khasnya dalam membantu usahawan dalam persediaan usahawan untuk menuju ke peringkat yang lebih tertinggi? Untuk makluman semua, SIRIM adalah satu perkhidmatan yang komprehensif di mana kita menawarkan pengujian, persijilan dan juga pembukusan, ya, di mana kebanyakan kita punya pelanggan adalah untuk mendapatkan produk-produk mereka mematuhi undang-undang dan juga spesifikasi ataupun standard-standard yang telah ditentukan. Di mana kalau untuk produk makanan, di mana makmal kami boleh menawarkan perkhidmatan seperti pelebalan makanan, pencemaran logam dalam makanan dan juga untuk mendapatkan tarikh luput, ya, kepada produk-produk mereka. So makmal kami adalah makmal yang telah mendapat pengiktirafan daripada accreditation daripada Jabatan Standard Malaysia. Ya. Selain daripada itu, kami juga menawarkan perkhidmatan untuk produk pensijilan produk dan juga pensijilan sistem kualiti, ya. Di mana kalau kita bercakap pasal makanan, proses yang perlu industri ataupun pengusaha-pengusaha, ya, di mana perlu mendapatkan HACCP, ikut standard MS 1514, ya, untuk food punya produk. Dan juga kita perlu mendapatkan food safety juga, ya. Banyak juga yang industri, ya, yang telah menghantar produk-produk mereka kepada SIRIM untuk mendapatkan produk certification, contohnya seperti tomato sauce, chili sauce, di mana kita boleh nampak, ya, logo-logo SIRIM di botol-botol mereka. Itu menunjukkan produk mereka telah lulus untuk, ya, melalui persijilan produk. Baik, okey. Seperti yang Datin katakan tadi, ya, Wawasan Nita ini merupakan one-stop center. Dia platform kepada usahawan untuk mempromosikan ataupun untuk memasarkan produk ke peringkat global antarabangsa. Jadi untuk forum yang bakal dijalankan, forum Go International BISPRO ni, siapa sebenarnya usahawan yang layak menyertai dan apa manfaat yang diberikan sepanjang program ini berlangsung? Okey, thank you Chat for the question. Siapa yang layak? Of course, yang pertamanya ahli kami lah. Okey. Ya, tapi yang bukan ahli pun janganlah rasa down. Okay. Boleh, ya, melalui website kami, melalui portal kami, melalui Facebook kami. We try to reach as many, ya, seramai mungkin usahawan yang berminat untuk mengenal pasti. Mungkin dalam Malaysia dia rasa sales dia dah bagus ataupun sales dia saturated, kan? Tapi kita kena tahu juga apa tanggapan luar negara mengenai kita punya produk ni. Why not kita explore, bawa produk dia melalui market testing, ya, test market B2B. Jadi nombor satunya ahli, focal. Nombor dua, kalau tak ahli pun boleh datang register pada 27 hari bulan di Setia City Convention Center, ya. Lepas tu kenapa mereka kena join?
seperti saya mention, kita kena tahu. Kita kena test produk kita ni kat luar negara, accepted tak? Sebab different country, parameter dia different keperluan. Macam contoh di Australia susah nak bawa kalau ada poultry content dalam tu. Ya. Apa pula persepsi halal kita, halal Malaysia dengan di market luar negara. Ya, di mana halal Malaysia sebenarnya yang terbaik. So kita kena berani membawa produk kita tu ke luar negara. Macam contoh Nurul pakai macam ni, pink. So bila orang luar negara tengok, wow, kan? Sebenarnya memang kita ni memang macam ni, orang Malaysia ni. Kan kita suka mencuba dan explore. Jadi let's not stop here. Kita bawa produk kita 27 hari bulan ni beramai-ramai datang. Di sana akan ada SIRIM, dia akan tentukan certification apa yang diperlukan dan kita juga bekerjasama dengan beberapa bank tempatan. Alhamdulillah, bank-bank ni pun sekarang ni flush, banyak duit, no takers. Sebab apa katanya ramai orang yang tersadung. Jadi ini juga adalah inisiatif untuk kami bantu orang-orang dalam kelompok AKPK, bankruptcy dan blacklist supaya berani, confident untuk hadir semula dan berniaga. Itu sebenarnya tujuan kita, Nurul. Itu yang semangat yang kita nak sebenarnya. Ya. Dan kita balik pada Puan Hana, apa faedah yang diperolehi oleh usahawan ini di bawah payung Wawasan Wanita dalam kolaborasi Go International Biz Pro bersama dengan pihak SIRIM? Ini adalah platform yang bagus di mana wawasan wanita ni boleh bekerjasama dengan SIRIM dan direct berhubung terus dengan SIRIM untuk mendapatkan apakah requirement ataupun kehendak-kehendak yang perlu usahawan-usahawan dapat untuk menembusi pasaran terutama retailnya dan juga untuk mendapatkan pengiktirafan di antarabangsa di mana SIRIM boleh membantu daripada segi pengujian persijilan dan juga packaging lah untuk mengetengahkan lagi produk-produk mereka SIRIM pun mengucapkan terima kasih kepada Wawasan Wanita kerana sudi bekerjasama lah di mana di sinilah kita boleh maksudnya boleh berkongsi pengusaha dan juga SIRIM dan Wawasan Wanita berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan untuk kita bawa produk kita lebih ke peringkat yang lebih tinggi. Baik. Sebenarnya usahawan sekarang beruntung tau, dah ada platform yang senang, tak payah nak ke jalan susah. Wawasan Wanita pun ada kan. Okey, di mana lokasi forum akan diadakan dan bagaimana untuk menyertai forum ini? Datin, silakan. Thank you, Jan. Di mana kita akan beraksi 27 hari bulan ni, SIRIM, kita akan beraksi, kita akan mengadakan event kita ni di Setia City Convention Center pada 27 hari bulan, di mana satu hari ini adalah persidangan. This is a conference di mana pada sebelah paginya kita akan mengadakan sesi one-to-one. One-to-one interaction dengan Alhamdulillah sehingga hari ini kita dah ada 84 syarikat berdaftar dengan program kita. Jadi kalau you kata kalau siapa nak itu memang dah tak ada lagi lah seatnya. Mungkin kita kena buat lagi satu siri SIRIM. Alhamdulillah overwhelming. Kita target 50 syarikat. Yang register 94. Tapi tak apa, boleh cuba. Tapi boleh cuba. They can come and register on the same day tu. Kita untuk siri di KL InsyaAllah. Ini insyaAllah siri untuk Selangor. Seperti saya mention tadi, kita akan buat jelajah bersama bank yang kita akan sign MOU insyaAllah dan juga SIRIM. Di mana hari itu juga lepas first session kita memberi tahu usahawan bagi tahu apa keperluan dia. This is penting you. Kita tak boleh mengadakan satu-satu platform tanpa mengetahui apa usahawan nak. Betul. Kan? Yang nak dia orang. Jadi kita kena tahu. So bila dia kata Wawasan Wanita, kita perlukan certification, kita perlukan funding, kita perlukan bimbingan. So the first session morning tu 27 hari bulan, semua tim kita akan berada di sana, sesi mengenali dan macam mana nak apply produk-produk yang kita mention tadi. Lepas tu lunch, second session pula, Nurul chat, kita akan terus ada sesi application. Maksudnya pada hari itu dia orang terus apply untuk
dana yang mereka mahu dan juga untuk certification dan company dan syarikat diorang perlukan. Itu dia antara pengisian untuk forum Go International Biz Pro yang akan berlangsung tak lama lagi pada 27 hari bulan ini, iaitu pada Khamis ni. Diharap ini dapat sikit sebanyak dapat membangkitkan semula semangat usahawan ini untuk membawa produk mereka ke peringkat yang lebih tertinggi dengan adanya sokongan daripada pihak SIRIM itu sendiri. Dan terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada para tetamu kita dengan topik perkongsian begitu menarik sekali. Dan yang last minute tu saya lah sebenarnya. Mana tahu kita cuba juga kan. Kadang-kadang last minute ni ada yang tak nak turut serta, kita masuk selit. Memang rugilah sampai lepas saya puang. Datin dan juga tetamu. InsyaAllah kita jumpa di lain kesempatan. Nampaknya Apa Khabar Malaysia dah pun sampai di hujungnya, Nurul pun. InsyaAllah kita jumpa di lain masa ya, Nurul. Jaga diri, jaga makan, jaga pakai, jaga kesihatan anda. Saya Cedi undurkan diri. Assalamualaikum. Saya Nurul Umur. Salam hormat dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.